Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak semua? Ustazah harap hampa semua sihat. Ya, tengok masa kedah kan. Ya, Ustazah harap kamu semua sihat walafiat di samping keluarga yang tercinta. Okey, tanpa membuang waktu, hari ini kita akan belajar tajuk berpuasa di bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rejab, Syaban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Berpuasa pada bulan apa? Bulan Ramadan. Ya, betul, bulan Ramadan, iaitu bulan yang sangat mulia. Apa itu puasa? Apa itu puasa? Puasa dari segi bahasa iaitu kita menahan diri kita daripada sesuatu. Sesuatu apa? Kita tengok pula maksud istilah iaitu menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa bermula daripada terbit fajar sehingga terbenam matahari berserta niat dan syarat-syarat tertentu. Okey, maksud puasa ialah menahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa bermula dari terbit fajar sehingga terbenam matahari disertakan dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Itulah maksud puasa. Dan hukumnya bagaimana? Hukumnya adalah wajib kepada orang yang cukup syarat. Syarat apa? Kita akan tengok next slide. Okey, kita akan tengok selepas ini. Okey, sebelum itu anak-anak murid, setiap ibadah yang dikhususkan kepada umat Islam mempunyai dalil-dalil yang tertentu. Juga tidak ketinggalan dengan ibadah puasa. Okey, seperti dalil di atas. Okey, jom kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surah Al-Baqarah ayat 183. Maksudnya, wahai orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana yang diwajibkan atas orang yang dahulu daripada kamu, supaya kamu bertakwa. Okey, itulah dalil yang mensyariatkan kepada umat Islam untuk melakukan ibadah puasa. Okey, kita masuk pula kepada perkara seterusnya dalam ibadah puasa pada bulan Ramadan, iaitu syarat wajib puasa. Syarat yang pertama, wajib puasa. Kena faham dulu apa itu syarat wajib puasa. Apa yang dimaksudkan dengan syarat wajib puasa? Okey, syarat wajib puasa ni, apabila ada syarat-syarat itu pada seseorang, maka dia wajib melakukan ibadah puasa. Apa dia? Yang pertama, kita ingat ialah Islam. Okay, Islam tu macam mana? Nak tahu orang itu Islam? Islam itu, adakah dalam IC dia hanya menulis Islam? Itu sudah pastilah. Bila dalam IC tulis Islam, kita tahulah dia Islam. Tapi macam mana lagi nak tahu dia Islam? Islam ni iaitu apabila seseorang mengucap dua kalimah syahadah, iaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sahaja aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Okay, apabila seseorang itu mengucap dua kalimah syahadah, bermakna dia seorang yang Islam. Okay, itu yang pertama ya, dia Islam. Yang kedua, mestilah seseorang itu berakal dan dia tidak gila. Itulah maksud berakal, dia tak gila. Maksud dia masih waras, berfikiran waras. Itu seorang yang berakal. Okay, yang ketiga, dia baligh. Okay, baligh. Macam mana nak tahu seorang itu baligh? Iaitu ataupun kata lain itu cukup umur. Bagi orang perempuan, nak tahu dia cukup umur apabila keluarnya darah haid. Okey, kita akan belajar, iaitu dia akan keluar darah haid.
Yang lelaki macam mana tanda dia baligh ataupun cukup umur, iaitu apabila keluarnya air mani, ataupun pada peringkat umur selalunya kebanyakan perempuan pada tahun 4 pun dah ada yang keluar darah haid. Yang keempat, syarat wajib puasa, mestilah dia mampu berpuasa. Macam mana mampu puasa ni? Dilarat dan tidak memudaratkan kesihatan. Itu bermakna dia mampu berpuasa. Itu syarat wajib puasa. Sebelum tu, apa yang dimaksudkan dengan syarat? Kena tahu dulu apa itu syarat wajib puasa. Kenapa dinamakan syarat wajib puasa? Senang je nak faham. Apabila syarat-syarat 4 syarat ni ada dalam diri seseorang, maka dia wajiblah berpuasa. Contoh, kalau dia bukan Islam, wajib tak ke atas dia untuk berpuasa? Tak wajib lah. Sebab syarat dia yang pertama tadi Islam. Kemudian yang berakal ni, orang gila wajib tak berpuasa? Orang gila pun tidak wajib berpuasa. Sebab akal dia kurang. Berakal atau tidak berakal, maksud dia tidak boleh berfikir dengan logik, maka dia tidak wajib berpuasa. Begitu juga dengan kanak-kanak yang belum baligh juga tidak wajib berpuasa. Dan orang yang mampu berpuasa wajib berpuasa, dan tidak wajib kepada orang yang tidak mampu berpuasa. Pergi pula kepada syarat sah puasa. Yang pertama, Islam. Saya sudah terang tadi maksud Islam. Dan yang kedua, dia berakal, juga sama. Dan mumayyiz. Mumayyiz ni berbeza dengan baligh. Baligh tadi cukup umur. Mumayyiz tu macam mana? Mumayyiz ni ialah seorang kanak-kanak telah mencapai tahap kewarasan yang dia boleh berdikari sendiri. Maksudnya dia dah boleh pergi bilik air sendiri, dia boleh makan sendiri, dia boleh menguruskan diri dia sendiri, tapi masih di bawah pantauan ibu bapa, iaitu seawal umurnya 7 tahun, kebanyakan murid sudah boleh pergi tandas sendiri kan. Jadi dia boleh, kebolehan diri dia tu, dia mampu buat semua sendiri, tapi masih di bawah kawalan ibu bapa. Itu masuk mumayyiz dalam syarat sah puasa. Kemudian syarat sah puasa yang keempat, iaitu dia suci daripada haid, nifas dan wiladah. Darah haid macam mana? Kupasan iaitu darah haid menandakan seseorang itu cukup umur. Begitu juga nifas dan wiladah ni. Wiladah ni darah yang keluar ketika seorang perempuan melahirkan anak. Itulah syarat sah puasa. Syarat sah puasa ada 4 tadi: Islam, berakal, mumayyiz dan suci daripada haid, nifas dan wiladah. Apa yang dimaksudkan dengan syarat sah puasa, iaitu apabila syarat-syarat ini ada dalam diri seseorang, maka sahlah puasa dia. Kalau syarat-syarat ini tak ada kat diri dia, maka batallah puasa dia. Macam tu. Maksudnya tak sah lah puasa dia tu. Ibadah yang dia buat tu tak sah lah. Jadi kita kenapa kita kena belajar? Sebabnya supaya ibadah yang kita buat tu sah. Supaya tidak sia-sia ibadah yang kita buat tu, tidak sia-sia. Sebab tu kita kena tahu syarat sah puasa ni yang pertama, iaitu kita kena tahu syarat sah puasa ni. Kita pergi seterusnya, iaitu rukun puasa. Kalau rukun solat mempunyai 13 rukun, tetapi puasa mempunyai 2 rukun, iaitu yang pertama niat. Macam mana niat? Selalu kita duk nyanyi-nyanyi nak ingat tu kan. Jom kita cuba nyanyi sama-sama ya. Ikut ustazah ya. Nawaitu sawma ghadin an ada'i fadi syahri Ramadan. Hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sahaja aku berpuasa esok hari untuk menunaikan fardu Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Niat yang bila kita akan berniat, iaitu pada selepas kita solat tarawih ataupun sebelum habisnya masa sahur. Jangan sampai
bila awak sahur tu tiba orang azan, awak dah orang azan tu tak boleh lah. Tak boleh niat. Azan boleh lagi, habis azan tak boleh lah. Maksudnya kita mesti niat sebelum habisnya waktu sahur. Rukun yang kedua iaitu kita menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa, seperti memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka. Kita dalam diri badan manusia ni banyak rongga yang terbuka, seperti mulut, telinga, hidung, ataupun nanti kita pergi rukun puasa yang kedua, iaitu menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa, seperti memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka. Sebelum itu kita kena tahu rongga-rongga terbuka ni apa dia kan. Seperti mulut lah, nampak rongga yang terbuka, mulut, telinga, hidung, seperti kemaluan kita, kubur dan dubur. Ini kita kena belajar. Kita kena belajar, kita kena tahu. Bukan tajuk yang perlu kita rasa malu nak belajar. Benda ni semua kita kena belajar. Itulah rongga-rongga yang terbuka bila kita memasukkan sesuatu. Seperti mulut, kita makan lah, kita masuk makanan, masuk air, telan, alhamdulillah kenyang kan. Sampai kenyang, batal lah. Telinga, kita memasukkan air. Hidung, kita dengan sengaja memasukkan sesuatu, tangan ke korek hidung ke, tak boleh dia maka batal. Korek hidung sebenarnya kalau kat sini kita korek macam tu saja dia makruh, tapi elakkanlah perkara makruh ni syubhat. Jadi kita perlu elaklah syubhat, perkara yang ragu-ragu. Itu rukun puasa ada 2. Okey, perkara seterusnya itu perkara sunat yang kita lakukan di dalam bulan puasa. Ada banyak sangat. Ini antara yang saya ambil juga info ini di dalam buku teks tahun 6, Pedik Kesan tahun 6 kan. Okey, yang pertama kita disunatkan untuk bersahur. Apa yang disunatkan tu? Iaitu yang pertama sahur. Dalam waktu sahur juga disunatkan kita melewatkan sahur. Melewatkan sahur iaitu sehingga nak dekat waktu imsak tu, lebih elok lah kita dilewatkan. Tapi jangan lewat sangat sampai tiba-tiba orang azan. Tak boleh lah kan. Itu disunatkan. Faham tak maksud disunatkan dilewatkan waktu sahur tu? Perkara sunat tu dilewatkan waktu sahur, iaitu sampai waktu imsak lah. Itu disunatkan. Jangan, kadang kan setengah orang dia suka makan waktu pukul 12. Boleh, tak ada masalah, sebabnya dia takut tak terbangun. Kalau takut tak terbangun tak apa, tapi sebenarnya disunatkan kita untuk bersahur, lewatkan waktu sahur tu. Lewatkan waktu sahur tu. Tak ada masalah kalau nak makan pukul 12 tu, bukan kata haram, bukan tak. Boleh, tapi ini perkara sunat. Kalau nak ambil, lagilah banyak pahala kita kan. Kita cubalah. Kita cuba tu melewatkan waktu sahur. Dan yang kedua, kita menjauhi perkara yang membatalkan puasa. Kalau anak-anak murid ni sekarang waktu pandemik, tapi tak tahulah kalau waktu Ramadan nanti harap-harapnya sudah berakhir lah kan. Kita dapatlah berpuasa seperti dulu, ada bazar. Tapi saya nak tekankan pasal ni, menjauhi perkara yang membatalkan puasa. Kalau tengok pada gambar tu, dia tengok kawan dia makan kat kantin, kita cuba elak benda ni. Tengok adik kita kat rumah baby kan, mak suruh adik kita makan, kita cuba elak. Sebab apa? Kita takut diri kita ni tak dapat tahan puasa tu. Jadi perkara yang perkara sunat ni, kita elaklah diri kita daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa. Yang ketiga, mengelakkan diri kita daripada perkara yang mengurangkan pahala puasa. Tadi membatalkan puasa macam mana? Iaitu tu, kalau tengok pada gambar tu, dia mengumpat orang. Seperti tajuk tu, Allah Aslamu, kita menjaga diri kita daripada perkara perkara yang Allah boleh dengar. Walaupun kita ngumpat orang tak dengar, Allah dengar. Itu Aslamu kan. Ini perkara yang batalkan puasa, masuk juga tajuk ni. Iaitu kita janganlah kita elaklah diri kita dari perkara kurang puasa ni, macam mengata orang, fitnah orang. Kita elaklah kan. Kita boleh elak. Okay.
seterusnya banyak lagi perkara yang mengurangkan pahala puasa ni, seperti berkata-kata perkara yang tidak berfaedah, menghabiskan bulan puasa tu dengan menonton video ke tanpa membuat ibadah-ibadah lain. Itu kita cuba elak kan. Dan yang keempat, memperbanyakkan membaca Al-Quran, berzikir, perkara-perkara yang menambah pahala ni kita buatlah. Bukan sahaja dalam bulan puasa tetapi dalam bulan-bulan lain juga. Okey, yang kelima iaitu berbuka ni. Sekarang senang kita dengar azan ataupun kita boleh tengok jam kan. Waktu sunat dia adalah kita menyegerakan. Tadi kalau yang pertama sahur tu kita melewatkan waktu sahur sunat dia, dan yang berbuka ni kita menyegerakan waktu berbuka. Kemudian dalam waktu berbuka ni juga perkara sunat yang ada dalam waktu berbuka adalah kita makan dengan apa? Disunatkan berbuka dengan apa? Siapa tahu? Asalnya semua tahu, iaitu kita berbuka dengan manisan, iaitu ataupun yang glamour dalam masyarakat kita, iaitu buah kurma. Buah kurma, kita membuka puasa dengan buah kurma. Lagi manis-manisan. Itulah antara sunat dalam waktu berbuka. Baca doa apa semua tu memang sunat lah yang kita tahu, tapi yang dikhususkan dalam perkara sunat berbuka puasa. Okey, seterusnya dan yang keenam, solat tarawih. Okey, solat tarawih ni dilakukan pada waktu bila? Solat tarawih ni dilakukan iaitu selepas waktu isyak. Selepas waktu isyak kan, kita buat solat tarawih. Kita doalah sama-sama semoga Allah menarik bala yang telah menimpa kita semua itu dengan COVID-19 ni. Sebabnya kalau kita tengok tahun lepas pun kita tak dapat solat tarawih dekat masjid, tapi hikmahnya kita dapat solat tarawih bersama-sama keluarga, betul. Tapi kita nak dapatkan kemeriahan ibadah yang ramai. Bila kita pergi masjid kan, ramai-ramai kan, kita rasa seronok dan rasa semangat. Bukan kata seorang-seorang tak semangat, tapi ibadah yang kita lakukan secara berjemaah ni pahala dia berganda. Tak apa, kita doa sama-sama semoga tahun ini kita dapatlah bertarawih bersama-sama beramai-ramai di masjid. Ataupun seandainya masih di dalam fasa COVID-19 ni, tak apa, tak ada masalah. Hikmah dia kita dapat beribadah bersama keluarga yang tercinta, insya-Allah ya. Okay, inilah antara perkara sunat. Banyak lagi sebenarnya, zikir dan perkara-perkara baik itu semua sunat. Bersedekah, membantu kawan, apa-apa yang baiklah, itu semua ibadah dan perkara sunat yang kita akan dapat pahala yang berganda ya pada bulan Ramadan ini. Saya nak masuk sikit tadi pasal membaca Al-Quran ni juga, iaitu selalunya kita buat apa? Bukan buat apa, dalam membaca Al-Quran ni ada satu amalan yang menjadi adat dalam masyarakat kita, adat yang baik lah, iaitu tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran ni bagus, sangat bagus, iaitu kita dapat menyemak bacaan Al-Quran kita. Tak lama dah ni kan, kita nak puasa bulan 4, dijangka bulan 4 panjang umur, didoakan panjang umur, kita dapat bertemu bulan yang mulia ini, iaitu bulan Ramadan. Ramadan bulan ibadah, bulan keberkatan dan kerahmatan. Para malaikat merendahkan sayap untuk menghitung pahala berganda. Itulah bulan yang sangat mulia. Okey, kita pergi pula seterusnya. Kita dah tahu rukun, kita dah tahu syarat sah, syarat wajib. Sekarang perkara-perkara sunat. Sekarang kita nak tahu pula perkara yang membatalkan puasa. Okey, perkara yang membatalkan puasa yang kita kena tahu, iaitu apabila seorang itu gila.
mabuk ataupun pengsan sepanjang hari. Boleh faham kot gila macam mana mabuk tu apabila dia minum minuman arak ataupun minuman yang memabukkan, perkara-perkara yang memabukkan dia, ataupun pengsan sepanjang hari. Nak tahu pengsan sepanjang hari ni macam mana? Maksud dia tak bangun dah. Dia tidak bangun dah, dia pengsan sepanjang hari, ataupun orang yang koma. Pagi tu dia puasa, tiba-tiba dia pengsan dan tak bangun. Sampailah waktu buka, maka puasa tu batal lah dan dia kena gantilah nanti. Okey, yang kedua dia murtad. Okey, apa itu murtad? Murtad itu apabila seseorang keluar daripada Islam. Na'udzubillah min zalik. Nanti adalah umat Islam ni untuk murtad ya. Yang ketiga, memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka. Tadi dah diterangkan apa itu memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka, seperti makan, memasukkan air telinga, hidung dan sebagainya. Okey, kemudian yang keempat, kita juga akan batal puasa apabila seseorang itu mengeluarkan air mani dengan sengaja. Yang kelima iaitu keluar darah haid, nifas dan wiladah. Tadi dah diterangkan juga, okay, bila keluar darah haid ni, maka batallah puasa dia. Okay, yang keenam, dia makan dan minum dengan sengaja. Kalau tak sengaja tak apa. Maksudnya kalau tiba-tiba dia terlupa pada hari itu dia berpuasa, tiba dia makan, orang tegur dia. Hari ni kan bulan puasa, mana boleh makan, batal puasa. Barulah tersedar kan. Jadinya makan dengan tidak sengaja tu tak batal, tapi makan dengan sengaja tu batal. Harapnya boleh bezalah kan, sengaja dengan tak sengaja. Tak sengaja ni bila kita lupa. Tak sengaja ni bila kita buat satu tu tanpa kita sedar dan kita sedar lah, kita tak sedar, bukan tak sedar, maksudnya macam kita terlupa. Terlupa seketika bahawa itu bulan puasa, maka tak batal. Tapi kalau kita makan dan minum dengan sengaja, maka batal. Ini muntah dengan sengaja. Adakah muntah dengan sengaja? Ada. Contoh dia setengah dia memasukkan jari dia ke mulut dan dia sengaja untuk mengeluarkan makanan. Dia sengaja mengeluarkan muntah tu. Contoh dia sengaja melihat najis ke, ataupun dia tahu dia tak boleh tengok najis, dia pergi tengok najis. Dia ataupun bangkai ke dia tak boleh tengok, dia pergi tengok. Jadi sengaja pergi tengok tu untuk muntah atau sengaja nak batalkan puasa dia tu tak boleh lah. Tak boleh lah Yang ke-8 tu dia seseorang melakukan jima' di siang hari ini, suami isteri lah, dia bersetubuh di siang hari tak boleh. Selepas buka puasa malam hari boleh, tapi pada waktu siang melakukan jima' tidak boleh batal puasa. Apabila anak-anak murid, apabila seseorang itu melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa ini, maka bila batalnya puasanya, ingat ya, kena ganti. Kalau solat seseorang itu contoh dia haid, berbeza dengan solat contoh seorang wanita yang ABC, Allah bagi cuti, contoh 7 hari dia tak boleh solat itu, 7 hari tu tak perlu ganti, tapi hari ke-7 tu kena tengoklah waktu bila dia habis haid tu, itu ada yang kena ganti atau tak ganti kan. Tapi waktu tu saja, bukanlah 7 hari tu dia perlu ganti solat. Tetapi berbeza ya dengan bulan puasa. Kalau 30 hari dia tidak berpuasa, seperti ibu mengandung kan, ibu mengandung kadang takut memberi mudarat kepada bayi dalam kandungannya, maka dia boleh tidak berpuasa, dibolehkan untuk tidak puasa, tetapi diwajibkan untuk menggantikan puasa selepas habisnya waktu-waktu, selepas dia boleh puasa dan selepas dia boleh solat tu dia kena ganti. Seperti juga orang yang melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa ini, maka kena ganti puasa ya. Saya selit sikit kat sini, siapa yang tak habis ganti pergi puasa, jangan culah dah, buat segera. Sebab apa, nak dekat bulan 4 dah ni, kalau tidak kena bayar fidyah. Okey, seterusnya iaitu hikmah puasa. Tak adalah satu ibadah yang Allah khususkan kepada kita ni tidak memberi satu hikmah pun kepada kita. Apa yang hikmah ni? Satu kebaikan kepada diri kita. Seperti juga puasa, apa yang kita akan dapat
apabila kita melakukan ibadah puasa, iaitu dari segi ibadah rohani. Rohani itu apa? Rohani ni dalaman kita. Rohani ni hati lah, hati nurani. Dalaman kita tu rohani lah, rohani kan. Yang bukan jasad. Jasad ni jasmani, tapi rohani ni dalaman kita. Okey, apa yang kita dapat bila kita puasa? Tengok yang pertama, yang kali biru tu, yang pertama, iaitu kita dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan banyak melakukan amal ibadah. Jadi kita dapatlah meningkatkan ketakwaan kita ni pada Allah. Yang kedua, memupuk sifat mahmudah seperti sabar, jujur, ikhlas dan bertimbang rasa. Yalah, dalam bulan puasa ni kita kena banyak sabar. Kan contoh kalau kita nak marah, kita cakap kat diri kita, sesungguhnya aku berpuasa. Kalau bulan puasa ataupun bila awak puasa, tiba awak rasa nak marah, awak cakap kat diri awak, sesungguhnya aku berpuasa. Kenapa? Sebabnya kita tak nak mengurangkan pahala puasa kita dengan kita menghendik orang. Maknanya sabar, ikhlas. Kita mengikhlaskan diri kita melakukan ibadah, dan kita bertimbang rasa ni supaya kita bertimbang rasa dengan diri, dengan orang lain. Kan? Sebenarnya ibadah, sekejap saya akan rumuskan dekat hujung. Okey, kita pergi yang ketiga, iaitu hikmah berpuasa pada rohani kita ni dapat mencegah pelbagai penyakit. Jangan tak tahu penyakit-penyakit yang banyak orang hadapi, kebanyakannya bermula daripada perut, iaitu daripada makanan. Contohnya obesiti, dengan makan yang banyak, pelbagai penyakit jantung, sebab makan apa, kan, semua yang bermula daripada perut. Sakit apa lagi, sakit kencing manis, banyaklah, darah tinggi, yang semua kena jaga pemakanan. Sebab itulah puasa ni satu ibadah yang dapat mencegah kita daripada pelbagai penyakit. Kita tengok pula hikmah puasa ni dari segi jasmani, yang berwarna hijau ni. Yang pertama, dapat mendisiplinkan diri seperti mematuhi adab ketika menjalani ibadah puasa. Kita disiplin diri kita daripada awal kita bersahur sehingga kita nak tidur. Kita sampai kita sebelum tidur tu kita dah niat puasa. Itu kita punya satu disiplin yang sangat beradab. Semuanya punya ada adabnya terbaik. Itu dapat disiplinkan diri kita. Yang kedua, dapat mendidik diri mengawal hawa nafsu seperti menjauhi larangan-larangan Allah. Banyaklah kita jauhi diri kita. Okey, yang ketiga, iaitu kita merehatkan organ dalaman, iaitu kita menurunkan kadar lemak dan tekanan darah ketika berpuasa. Itu seperti yang tadi kita cakap, dapat mencegah kita daripada pelbagai penyakit. Saya tertinggal yang keempat, yang kotak warna biru tadi, iaitu merasai sebagaimana penderitaan orang yang tiada makanan. Okey, merasai sebagaimana penderitaan orang yang tiada makanan. Ini salah satu kenapa syariat puasa ibadah puasa diturunkan, untuk kita lebih memahami kesusahan orang yang kais pagi makan pagi dan kais petang makan petang. Dan kita dapat tahu lah, bila kita puasa ni, betapa kita rasa kita lapar, kita lapar, kita nak makan, tapi kita kena sabar. Benda-benda ni kita dapat merasai lah sebagaimana orang yang kurang berkemampuan, didoakan agar kita semua dimurahkan rezeki selalu, amin, dipermudahkan segala urusan, amin, dan dilancarkan segala-galanya, dilancarkan dari segala penderitaannya. Itulah hikmah, antara hikmah, dan banyak lagi hikmah yang kita boleh dapat daripada ibadah-ibadah seperti hikmah ni, seperti bulan puasa, bulan Ramadan dan bulan-bulan lain. Okey, kesimpulannya, anak-anak murid semua, adik-adik semua, kesimpulannya, ingat,
jangan jadi hamba Ramadan. Kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Maksudnya, jadilah kamu hamba Allah yang rabbani dan bukan menjadi hamba Ramadan. Macam mana dikatakan hamba Ramadan? Hamba Ramadan ni hanya melakukan satu kebaikan atau ibadat-ibadat ni pada bulan Ramadan. Tetapi dah keluar pada bulan Ramadan, dia kembali seperti asal, tak solat, melakukan dosa. Na'udzubillah min zalik. Dia melakukan perkara-perkara larangan Allah. Na'udzubillah min zalik. Dia hanya menjadikan bulan Ramadan ni, dia cakap bulan Ramadan ni, kita kena buat ibadah. Wajib pakai tudung, tutup aurat, semua pada bulan Ramadan sahaja. Tapi bila keluar aja pada bulan Ramadan, meninggalkan segala-galanya dan kembali seperti asal. Itu dipanggil dia menjadi hamba Ramadan. Tapi bila kita menjadi hamba Allah yang Rabbani, yang sebenar-benar hamba kepada Allah, dan kita menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan tarbiyah kepada diri kita, iaitu bulan yang melatih diri kita untuk melakukan pelbagai ibadah, dan sehingga kita keluar aja daripada bulan Ramadan tu, kita istiqamah dengan kebaikan yang kita buat. Itulah yang kita nak, menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan tarbiyah kepada diri kita untuk istiqamah melakukan kebaikan. Ingat, jangan jadi hamba Allah, jangan Allah Akbar. Ingat, jangan jadi hamba Ramadan, tetapi jadilah hamba Allah yang Rabbani. Okey, sekian daripada Ustazah. Sekiranya ada soalan berkaitan dengan bulan Ramadan, boleh WhatsApp Ustazah, yang anak nombor Ustazah ada nombor, dan sekiranya yang menonton video ini dan ada soalan, boleh sahaja komen di bawah. InsyaAllah Ustazah mana yang Ustazah boleh jawab, dan Ustazah akan rujuk pada orang-orang yang lebih mahir. Okey, InsyaAllah itu sahaja daripada Ustazah. Okey, jumpa lagi. Ustazah mohon maaf seandainya terkasar bahasa silap dan salah. Itu sebenarnya kesalahan itu semua datang daripada Ustazah, dan segala kebaikan itu hadirnya daripada Allah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.